Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan satu kenyataan media yang saya baca ni, yang mana dikeluarkan oleh Presiden Parti Bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana berbunyi jangan rakyat terkorban disebabkan langkah bodoh kita. Jadi pada pandangan saya, rakyat lihat selama ini pun Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat kerajaan yang bernama Perikatan Nasional ini. Yang pertama, kita tahu bukan atas mandat rakyat. Yang kedua, kerajaan ini adalah kerajaan pengkhianatan. Jadi, di waktu beliau mengambil alih kerajaan menjadi Perdana Menteri, dengan jelas kita tahu pandemik waktu itu baru saja bermula, yang mana kalau kerajaan baru itu tidak terbentuk, maka tidak ada perbalahan dan masalah di situ. Yang menjadi isu sekarang ini adalah apabila berlakunya pengkhianatan, langkah sereten itu, maka parti-parti yang kalah memerintah negara, yang mana pula ada pergolakan berlaku waktu itu. Akhirnya kita lambat dalam pembelian vaksin, sama sekali kita melibatkan juga kabinet-kabinet yang di bawah pentadbiran beliau waktu itu belum terbentuk. Inilah yang berlaku pun. Jadi hari ini kalau nak dikatakan jangan kita korbankan rakyat disebabkan langkah bodoh kita. Hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin kena ingat, disebabkan langkah yang bodoh itulah banyak rakyat terkorban. Disebabkan kerajaan Perikatan Nasional itulah ramai rakyat terkorban. Ini adalah hakikat yang kita tengok hari ini. Yang mana apabila kerajaan Perikatan Nasional memerintah, mereka telah pun gagal. Kalau kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu itu tidak gagal, kenapa beliau hendak dijatuhkan? Jadi ini adalah yang kita rakyat boleh lihat dengan jelas. Kenyataan yang dikeluarkan amat bercanggah. Apabila beliau mengatakan jangan rakyat terkorban sebabkan langkah bodoh kita ini, sudah jelas politik yang telah pun beliau lakukan demi untuk menjadi Perdana Menteri itu telah pun mengorbankan rakyat. Bukan saja mengorbankan nyawa, tetapi mengorbankan rakyat daripada sisi ekonomi, yang mana kita tahu hari ini kestabilan politik ini tidak ada. Jadi untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin nak berkata seperti ini, saya rasa tidak sesuai dan tidak bertepatan. Beliau harus akui bahawa beliaulah dalangnya melakukan kesilapan ini dalam pentadbiran negara. Yang menjadi korban hari ini adalah rakyat biasa ini. Yang mana apabila kawan-kawan yang menonton channel ini boleh pergi dan lihat videonya, dia sendiri pun tergelak-gelak dalam isu ini. Isu tekan saja butang nih. Jika Parti Bersatu itu kuat, jika struktur Perikatan Nasional beliau itu kuat, saya percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak peduli. Beliau pasti tekan butang dan sanggup untuk melakukan pilihan raya. Tetapi beliau telah lihat bahwa kekuatan Perikatan Nasional beliau ini tidak begitu kuat. Masih rapuh. Jadi di sini beliau mengumpul tenaga dan seboleh-bolehnya jangan awal pilihan raya ini kerana persiapan mereka belum ada. Ini adalah daripada sisi politik, yang mana kalau saya rakyat lihat, beliau lakukan ini untuk melambatkan, melengahkan pilihan raya ini untuk mengumpul tenaga untuk kekuatan mereka. Jika betul kita tahu bahawa masalah negara kita ini adalah masalah pandemik yang ada hari ini, beliau selaku pengurusi MPN bertungkus lumus dalam isu ini. Tidak ada kita dengar hari ini isu meningkat banyak. Jadi apa fungsinya beliau menjadi pengurusi MPN? Ini yang kita lihat hari ini. Jadi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin nak perkatakan kepada rakyat hari ini, sudah jelas bahawa dengan kita lihat pandemik meningkat hari ini, maka ini adalah satu perkara yang telah pun dilakukan oleh beliau awal-awal lagi, apabila melakukan pengkhianatan bersama dengan Pakatan Harapan, dan akhirnya beliau nak mengatakan bahawa jangan rakyat terkorban disebabkan langkah bodoh kita ini. Kita lihat apabila beliau nak mengambil alih tampuk pimpinan negara ini, beliau menjualkan kerajaan Melayu Islam. Hari ini apabila beliau dijatuhkan, tidak lagi timbul masalah yang mana beliau mengatakan kerajaan Melayu Islam ini tadi. Tetapi yang beliau nak jualkan hari ini pula, jangan kita korban ke rakyat. Dia kembali kepada rakyat kerana dia tahu pilihan raya sudah nak dekat. Jika betul pilihan raya tidak dapat nak dilakukan, kenapa satu persatu negeri ini berlakunya PRN?
Boleh pula. Apabila berlakunya PRN, kita dengar pandemik dah mula meningkat. Dan apa yang berlaku ini, saya sebagai rakyat yang inginkan reform negara kita ini, saya bukan nak parti pembangkang gitu, nak menang ke nak kalah ke. Tetapi kita lihat, tidak ada keadilan di sini. Yang mana berlakunya, apabila berlakunya PRN ini, maka pandemik meningkat dan ada sekatan-sekatan untuk pihak pembangkang melakukan kempen mereka. Ini yang saya selalu lihat. Ini dah termasuk yang Johor ini dah 3. Di Melaka kita lihat hal yang sama. Di Sarawak kita lihat hal yang sama. Sekarang ini berlaku peningkatan lagi dalam masalah pandemik COVID ini. Maka nanti pihak pembangkang akan disekat lagi. Apabila disekat, kita tahu pihak-pihak kerajaan akan turun ke padang, seolah-olah seperti menteri ini dengan kuasa yang mereka ada, maka sambil menyelam sambil minum air. Jadi bagaimana pihak pembangkang selaku juga mereka yang nak bertanding di pilihan raya negeri yang seperti Johor ini untuk berkempen, untuk mereka nak memperkenalkan diri, untuk mereka juga nak memberitahu manifesto mereka kepada rakyat, nak membentangkan apa hujah mereka. Ini yang berlaku. Inilah kestabilan politik negara kita ini. Cara berpolitik negara kita ini terlalu kotor. Saya tidak salahkan isu COVID ini nak meningkat atau tidak. Tetapi cara tu. Nanti kita lihat. Maka ramailah menteri-menteri turun ke Johor merasmikan itu. Ini semua boleh. Tapi apabila pihak pembangkang nak berkempen, tak boleh nanti. Ini yang berlaku. Di Sarawak, di Melaka, kita dah lihat. Jadi untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin nak berkata seperti itu, kita boleh lihat jika Parti Bersatu itu kuat, mempunyai kekuatan, ataupun Perikatan Nasional itu mempunyai kekuatan, beliau dah lama dah tekan button. Kerana kita tahu bahawa cara Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berpolitik, awal-awal kita lihat dahulu, beliau memang nak menjadi Perdana Menteri. Hari ini apabila dijatuhkan daripada Perdana Menteri, saya merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dalam politik, beliau adalah seorang yang pendendam juga. Bahawa beliau tetap mempunyai niat untuk kembali ke takhta kekuasaan. Kerana beliau dah pun merasa takhta itu betapa enaknya, kata bahasa Indonesia, duduk di takhta itu. Maka beliau tetap nak menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Dan dengan apa cara sekalipun, beliau cuba lakukan. Hari ini beliau dah tahu kerajaan Melayu Islam yang telah pun mereka laung-laungkan hari itu tidak menjadi kenyataan. Maka hari ini mereka bertelagah dengan Parti UMNO bersama juga dengan PAS. Dan PAS juga bertelagah balik dengan UMNO. Perebutan kekuasaan. Dan akhirnya hari ini kembali ceritanya soal rakyat. Apabila soal rakyat ini tidak dapat lagi nanti, dia kembali balik pada soal kaum. Dan dicucuk pula oleh Parti PAS dengan soal agama. Inilah cara politik negara kita ini. Sampai bila macam ni? Jadi, untuk nak membangunkan negara, untuk mereka nak memikirkan bagaimana nak menyelamatkan negara ini, tidak ada. Kenapa saya kata seperti ini? Kerana beliau sendiri duduk sebagai pengurusi MPN. Tetapi hari-hari keluar bercerita tentang politik. Sempadan negara ni yang beliau nak katakan buka. Kita lihat nanti. Penangguhan demi penangguhan. Ramai rakyat kita ni yang tumbang ambing kerja tak payah jauh. Singapura saja. Yang kerja dekat Brunei. Yang kerja dekat-dekat. Seperti Indonesia. Masih kita katakan dekat. Sempadan yang ada di antara Sabah, Sarawak dengan Kalimantan tu. Ini adalah satu sumber juga. Yang mana dagangan antara negara juga berlaku di situ. Yang banyak kita perlukan. Jadi inilah sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang rakyat boleh lihat hari ini. Yang saya sebagai rakyat biasa ni selalu kritik kerana kita nak jangan hanya cakap saja. Laksanakan demi rakyat. Buktikan. Kamu orang duduk di pemerintahan senang lenang. Nak makan orang kata sediakan. Rakyat ni nak makan, nak hidup ni. Jadi inilah pencerahan saya, luahan hati saya berkenaan dengan isu ini supaya kita rakyat ni sama-sama memahami
sikap ahli-ahli politik kita ini, yang mana mereka ini suka membohongi rakyat dengan janji-janji manis, yang mana itu semuanya palsu. 60 lebih tahun memerintah sama, tidak ada ceritanya. Jadi yang disalahkan PHS 22 bulan, yang membuat hutang mereka, lepas tu salahkan PHS. Cerita tentang bond samurai lah apalah. Tak tahu benda-benda itu untuk membayar hutang penyamun-penyamun yang telah pun membuat hutang kepada negara. Kamu orang lah pemimpin-pemimpin ini yang mencuri duit rakyat, membuat hutang banyak, lepas tu kau salahkan rakyat, lepas tu rakyat bersuara, kamu orang menyekat suara rakyat. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.